Ini spontan je lah. Macam mana cara untuk nak pilih fotografer. Termasuk juga dengan videografer. Sebab sama aja. Selalunya fotografer dengan videografer ni selalunya satu tim. Macam kami pun memang ada tim. Ada tim untuk fotografer, ada tim untuk videografer. Kalau kami bergerak sendiri, maknanya satu majlis tu kira kami punya communication tu okey lah. Maknanya dan kalau kami nak bekerjasama dengan tim lain pun tak ada masalah. Maknanya kami foto, tim lain buat video. Tu memang selalu. Tu memang selalu kalau dalam majlis tu memang kadang-kadang orang pilih kami video saja. Foto orang lain. So tak apa benda tu. So yang pertama sekali untuk pengantin-pengantin, kalau nak pilih fotografer dan juga videografer, yang pertama sekali kalau bagi saya, tengok bajet dulu. Selalunya orang akan cakap benda lain, tapi kalau kata saya, macam mana cara nak pilih fotografer, videografer, saya rasa pilih mengikut kesesuaian bajet tuan-tuan dan perempuan lah. Dia wedding photographer ni kalau paling murah mungkin boleh kita kata dalam harga 1,000 dan boleh sampai ke 10,000. Tu harga untuk wedding photographer. Dan dia ada juga bawah 1,000. Memang ada apalah bawah 1,000 ni. Contoh macam orang buat package shoot and burn dan sebagainya. Saya tak sarankan lah untuk ambil package yang terlampau murah ni sebab dia kalau dia mungkin package yang tak berbaloi untuk peniaga tu jugalah. Maknanya fotografer tu pun kalau dia pergi majlis tu pun dia rasa tak berbaloi. So bila tak rasa tak berbaloi, dia sendiri pun tak seronok untuk nak pergi nak shoot gambar apa pengantin. So itu akan mendatangkan masalah di kemudian hari lah. So bagi saya, kalau nak pilih fotografer tu biarlah bersesuaian dengan bajet. Kalau 1,000, 1,000 lah. Kalau mungkin 2,000, mungkin kita boleh add on. Kalau nak video lagi, dia adalah tambahan-tambahan kat situ. Tengok kepada keupayaan bajet. Kemudian berkait dengan bajet tu juga ialah cara bayaran. Contohnya kalau kita nak bayar, mungkin kita ambil package 3,000 katakan. Kita nak bayar 3,000 sedebuk tu, memang kita rasa berat lah. Mungkin 3,000 tu sebulan gaji. So, problem lah kat situ. Tapi, selalunya, fotografer, videografer ni sama juga macam saya rasa macam pelamin, catering, makeup, mereka ada ansuran mudah. Maknanya 3 kali bayar. Mula bayar deposit dulu. Katalah package 3,000, bayar deposit mungkin dalam 100, mungkin dalam 500. Tak tahu, dia ikut fotografer tu, ikut perbincangan dan juga agreement tu lah. Maknanya kalau mungkin bayar deposit dulu 200 dulu. Lepas tu seminggu sebelum majlis mungkin baru bayar 50%. Sebab seminggu sebelum majlis tu masa crucial lah. Maknanya kita nak tahu majlis tu confirm betul akan berlangsung. So seminggu sebelum tu kita bayar 50%. Kemudian dapat album baru kita bayar 50%. So bila kita bahagi kepada 3, ringan lah. Daripada 3,000 tadi tu kita bahagi kepada 3, mungkin tinggal 1,000 lebih lah sekali bayar. So itu yang jadi ringan. Maknanya kalau kita ambil package yang agak berbaloi macam 3,000 tadi tu, kita tak rasa berat pun untuk nak bayar. So itu bergantung kepada deal antara pengantin dan juga fotografer. So yang ketiga pula, kenal konsep ataupun minat pengantin-pengantin, gambar yang macam mana yang hangpa nak. Sebab hangpa pilih fotografer ni selalunya dia dah ada style dia sendiri. Dia nak buat style orang lain memang susah. Contohnya macam hangpa kalau korang hire videografer, fotografer yang harga dia sekian-sekian, tak bolehlah dia nak buat yang hasil yang macam sekian-sekian. So ini mendatangkan masalah kepada dia lah. Ataupun konsep fotografer yang saya masukkan ni, ada setengah fotografer dia dalam genre photojournalism. Ada yang jenis formal, ada yang jenis TikTok punya style, very spontan dan sebagainya. So konsep-konsep ni berbeza daripada fotografer A kepada fotografer B. Memang ada perbezaan dia. So pengantin-pengantin kena alert, kena decide yang macam mana, gambar yang macam mana yang hangpa nak. Kemudian ke poin yang keempat ni, bila tahu konsep pula, and then pengantin-pengantin kena kenal dengan fotografer. Fotografer ni attitude macam mana. Sebab
Satu, hampa hire fotografer sebab hampa nak gambar dia. Yang kedua, hampa akan berkawan dengan fotografer ni. Sebab masa hari majlis, masa dalam majlis tu, fotografer ni lah yang akan mengekor pengantin-pengantin ni. Dia akan ada daripada sebelum, masa make up, masa bersiap dan sebagainya, sampai ke waktu majlis dan juga selepas majlis. So, saya rasa banyak interaction ataupun communication antara pengantin dengan fotografer dan juga videografer ni. So, saya sarankan pengantin-pengantin kena kenal lah. Fotografer, videografer ni kena kenal attitude dia. Dia ni sporting ke tak? Kena tak? Macam kalau korang memang tak mau jenis formal, tak apalah untuk fotografer yang tak jenis happening. Tapi kalau kita nak jenis happy go lucky, sporting, sebagainya, so hampa kena cari fotografer yang betul-betul happening, betul-betul sporting dan sebagainya. Kemudian, ini penting juga berkait dengan bajet tadi. Sebab kita kadang-kadang kita hire fotografer yang di luar kawasan. Contoh, kalau majlis tu dekat di KL, kita hire fotografer ni base dekat Johor ataupun base dekat Penang. Okey, tapi kena tanya dengan dia orang macam mana dengan cost transportation dan juga accommodation depa. Kalau itu tak menjadi masalah, tak ada masalah lah. Sebab kita hire fotografer, kita hire videografer ni berdasarkan hasil, experience dan juga personality dia. Kita nak gambar macam mana, gambar tu kita nak pakai lama. So tak apalah kita hire fotografer yang jauh sikit. Kemudian, kadang-kadang fotografer ni pun kita cuma kenal melalui kawan-kawan. Ataupun kita dekat wedding kawan orang lain, kita tengok ada wedding fotografer dia. Kemudian wedding fotografer dia kita tengok very happening, orang kata berjenis. Kemudian hasil dia pun okey. Kita tengok gambar dia okey, video dia okey. So kita nak hire dia juga. So recommendation kawan-kawan ni pun bagus juga. Recommendation dekat dalam Facebook, dekat review-review tu pun okey. Tapi kena berhati-hati sebab selalunya biasalah peniaga ni dia akan tunjukkan what's the best of them lah. Maknanya kalau the full dia punya hasil tu, kalau kita ada kawan-kawan yang memang dah melalui benda tu, kita boleh tanya dia A to Z pasal fotografer ni, dia macam mana, gambar dia macam mana, album dia macam mana, video dia macam mana. So korang boleh dapatkan full experience daripada previous customer dia. So daripada situ, daripada recommendation kawan-kawan tu, pengantin-pengantin boleh tahu dah apa yang dia akan dapat lepas majlis dia juga. So kemudian bila dah benda-benda tu dah okey, barulah boleh booking fotografer tadi. Bila dah booking tu, tanyalah pasal payment apa semua kan. Kemudian bila dah confirm dengan fotografer tu, masa ni lah communication tu akan jadi lagi kerap. Sebab korang akan share itinerary korang, make up korang mungkin, akad nikah pukul berapa. Ini penting, akad nikah pukul berapa, bersiap pukul berapa, bergerak tu pukul berapa. Kemudian kalau masa majlis sanding berarak pukul berapa, makan dekat mana, atau cara masa majlis ada salam restu ke, makan beradab, potong kek ke, semua tu kena share dengan fotografer, kena share dengan videografer supaya fotografer dengan videografer ni alert dengan event tu. So bila alert dekat event tu, kita pengantin kita dah enjoy the moment. Masa majlis tu pengantin kena enjoy the moment. Pengantin tak boleh masa tengah duduk majlis dia tengah mencari pula fotografer duduk mana, videografer duduk mana. Sebab fotografer videografer tak alert. Dia berkata, saya tak diberitahu itinerary sebelum ni. Dalam majlis macam mana dia pun tak tahu. Sebab tu communication penting. Sebelum majlis tu bagi tahu betul-betul apa yang pengantin nak. Lepas tu fotografer pun akan feedback macam mana dia pun boleh provide. So itu penting lah, maknanya communicate antara pengantin dan juga fotografer. Lepas majlis tu pun macam tu. Sebelum majlis, sebelum tu, lepas majlis ada outdoor. Selalunya trend sekarang lah, lepas majlis outdoor dekat mana-mana lah. Selalunya kalau kat belakang rumah pun dah cantik lah. Memang fotografer, videografer boleh buat gambar yang cantik dekat tempat yang orang rasa tak cantik pun tempat tu, tapi kita boleh buat. So bila nak outdoor ni, maknanya pengantin dengan fotografer je punya session session fotografer dengan pengantin je. So masa ni lah memang orang kata apa, pengantin dengan fotografer ni kira kena kawan lah.
Kira kalau fotografer tu boring, boring lah pengantin masa tu. Kalau fotografer tu happening masa tu, sonok lah pengantin masa tu. Maknanya selepas majlis dah penat. Nak happy kan, nak boring-boring lagi kan, mesti lah mungkin nak happy kan. So masa ni fotografer main peranan yang penting lah. Walaupun dia penat macam mana pun, waktu outdoor dia adalah crucial time. Sebab tu adalah waktu penat, dan tapi itu adalah momen fotografer dengan videografer dengan pengantin saja. So lepas majlis, lepas dah outdoor pun kena communicate lagi, album bila siap, video bila siap. Boleh dapat teaser tak? Maknanya lepas majlis, katalah majlis tu siang, malam tu nak upload gambar, tak maulah upload gambar daripada phone kan. Kita nak gambar daripada fotografer, minta kat fotografer, boleh tak bagi teaser sikit, 10 keping gambar ke, untuk dia upload dekat social media. Ini trend masa sekarang. Trend masa sekarang kita kena ikut lah. Maknanya bila lepas majlis tu, pengantin akan tulis dekat Facebook, akan share kat gambar dia. Alhamdulillah, terima kasih kepada tetamu-tetamu yang datang. Itu normal. So, kena ada communication tu antara pengantin dan juga fotografer dan juga videografer. So, itu saja daripada saya. Cara-cara untuk pilih fotografer dan juga videografer.